Assalamualaikum semua. Hari ni abang jadi YB, abang nak bawa korang jalan-jalan. Kita pergi ke Japan, kita pergi ke Itali, kita pergi Spanyol, kita pergi Perancis, kita pergi China. Dan kena dengan topik pada kali ini. Hari ni abang akan ceritakan topik berkaitan dengan kereta api, iaitu kereta api yang paling pantas ataupun paling laju sekali dekat dunia. Malah ada juga kereta api yang boleh pecut sampai 600 km sejam. Bapak tak bapak punya laju ni. Jadi berikut adalah 5 kereta api penumpang yang paling laju sekali di dunia. Tetapi dalam banyak-banyak kereta api ni still tak boleh challenge lah. Antara kereta api favourite abang adalah KTM Senandung Malam. Lepas tu ada orang katakan Trend Express Timuran daripada KS Central, daripada Gemas ke Kelantan. Itu yang paling rare sekali. Macam biasalah. Kalau sesiapa yang pernah naik macam kereta api abang sebut ni, boleh komen dekat bawah. Dan bagi anda yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng. Alright? Nombor 5, kita pergi ke Japan dulu, iaitu Trend E5 Series Shinkansen. Dan untuk Shinkansen ni abang pernah naik beberapa kali, pernah pergi Tokyo, pernah pergi ke Osaka, naik Shinkansen memang banyak kali lah. Dan kalau kau tengok design Shinkansen ni, dia macam orang kata macam itik. Kalau dia ada nama samaran, orang panggil dia adalah itik platypus. Untuk makluman semua, untuk Trend ini dalam testing sebelum ni dia pernah buat, dan kelajuan maksimum yang dia boleh pergi adalah 400 km sejam. Dan untuk harian, untuk daily punya pemanduan, dia akan bawa sehingga 320 km sejam. Dia laju lebih 320, walaupun Myvi 160 tara goyang, yang ini 320. Macam mana? Lagi berdesup. Dan Shinkansen ni adalah antara E5 series Shinkansen ni adalah antara trend yang paling laju sekali dekat Japan. Dan untuk laluan daripada Tokyo ke Omori dengan perjalanan sekitar 674.9 km, dia cuma ambil masa lebih kurang 2 jam 56 minit sahaja. Dan sedikit fakta pasal E5 series Shinkansen ni, total dia ada 10 gerabak dan dia boleh muatkan penumpang sehingga 731 orang penumpang pada satu masa yang sama. Dan untuk makluman semua, untuk train ni dia pun macam flight tau. Dia pun ada macam first class, dia macam ada economy class. So sama juga dengan train. So di mana untuk train E5 series Shinkansen ni dia ada 3 kelas, iaitu dia ada Grand, dia ada Green dan juga dia ada Ordinary. So Grand ni adalah first class lah. So siapa-siapa yang naik ambil package first class, memang kau akan dapat macam flight, kau akan dapat macam topeng mata, kau akan dapat sleeper, lepas tu kau akan dapat kain lap muka, lepas tu makan minum pun dia akan bagi juga untuk first class punya kereta api ni lah. Untuk first class Grand, iaitu Grand lah. Dan untuk perjalanan daripada Tokyo ke Omori, harga yang akan dikenakan adalah sekitar 17,500 yen. Kalau kita convert ke ringgit Malaysia, plus minus lebih kurang dalam 672 ringgit. Boleh tahan kan harga dia? Nombor 4. So untuk trend ini kita pergi ke Sepanyol pula. Siemens Velaro AVS 103. Dan untuk makluman semua, trend ini dia pernah catat kelajuan yang paling tinggi sekali adalah 403.7 km sejam. Mana dia testing pada waktu itu pada tahun 2006. Dan kelajuan operasi dia adalah sekitar 350 km sejam. Itu untuk harian dia lah. So untuk perjalanan daripada Barcelona ke Madrid lebih kurang dalam 621 km. Perjalanan dia cuma ambil masa lebih kurang dalam 2 jam setengah saja. Gila babe, 600 km 2 jam setengah. Tadi pun lebih kurang plus minus sama lah, agak laju jugalah. Dan sedikit fakta pasal train yang ini. So design dia agak menajam macam peluru, agak cantik juga bagi saya. Dan total dia ada 8 gerabak tau. Dan pada satu masa sama, dia boleh bawa sehingga 404 orang penumpang pada satu masa yang sama. Dan sama juga macam sebelum yang Shinkansen ni, dia pun ada 3 kelas tempat duduk juga. Dan dia ada macam-macam. Dia ada bistro, dia ada restoran, dia ada tempat meeting, dia ada tempat conference, dia ada coffee machine dan banyak lagi lah. Macam sama lah, exactly sama macam kau duduk rumah.
macam itulah kau duduk dekat train. Dan antara fakta-fakta yang menarik pasal train ni juga adalah dia ada soundproofing, di mana walaupun pada kelajuan 350 km sejam, penumpang kita tak akan dengar langsung bunyi enjin dia ke, ataupun untuk bunyi angin agak-agak minimum. Pernah naik tak? Nombor 3, kita pergi pula ke negara China, iaitu Shanghai Maglev. Dia Maglev ke Maglev ke, lebih kurang macam itulah. Dan untuk design dia agak pelik sikit tau. Kalau kau nampak muncung dia, dia agak pelik sikit. Dan kalau dalam bahasa Chinese, Shanghai Maglev ni adalah Shanghai bla 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 bla. Sebab aku tak kerti baca, panjang sangat. Yang itu kau kena Google, kau kena cari sendirilah. Nanti aku akan letakkan word ni. Siapa-siapa yang pandai baca, letak pingin kat situ. Okey? Dan untuk kelajuan dia boleh pergi sampai 501 km sejam yang dia testing pada tahun 2003. Gila, 2003 dia dah boleh pergi speed sampai 500 km sejam. Dan untuk kelajuan operasi dia adalah 431 km sejam. 400 lebih. So untuk laluan untuk Shanghai Maglev ni, dia train dia tak panjang tau, perjalanan tak panjang. Dia lebih kepada perjalanan ke airport, macam daripada Pudong Airport ke Longyang Station, lebih kurang dalam 30 km saja. Dia konsep dia sama macam kat Malaysia lah. Kita ada KLIA Express, di mana daripada KL Central ke airport. So sama juga konsep macam Shanghai Maglev ni lah. Maglev pula. Maglev. Maglev pula. Okay. So antara fakta dia adalah untuk yang ini, dia punya saiz adalah 153 meter dan dia boleh muat sehingga 574 orang penumpang pada satu masa sama juga. Dan untuk harga, harga dia start daripada RM34 Malaysia. Dia tak mahal lah, boleh lah untuk 30 km perjalanan tu. Okay? So, untuk design macam saya kata, dia tak macam kereta api yang lain tau. So, macam kereta api lain, kita nampak dia ada roda kan? Some yang guna magnet dan sebagainya. Tetapi untuk Shanghai Maglev ni, dia punya design dia lain sikit. Dia tak ada roda. Sebaliknya, dia adalah jenis yang terapung dengan magnet. Kalau kau nampak, dia macam bawah, dia macam terapung. Antara landasan dengan dia punya train ni adalah jenis yang terapung. Canggih weh China. Tapi babak pengangkutan ni, train China memang canggih. Nombor 2, kita terbang pula pergi ke Perancis, iaitu TGV POS. Okay? Sebenarnya POS adalah stand for Paris Frankreich Schoenenhallen. Lebih kurang macam tu dia punya sebutan. Aku bukan orang France, so sebutan aku lidah orang Melayu, so macam itulah. Jangan salahkan aku pula. Dan antara kelajuan yang pernah ditesting adalah sekitar lebih kurang 554.8 km sejam yang dia testing pada waktu itu adalah tahun 2007. Dan untuk kelajuan operasi dia adalah sekitar 320 km sejam. Dan untuk laluan TGV POS ni adalah laluan antara France ke Switzerland. Okey, itu perjalanan dia. Jadi perjalanan daripada Paris ke Geneva lebih kurang dalam 407 km. Dia boleh buat sepantas 3 jam 9 minit untuk train TGV POS ni. Dan sedikit fakta yang ni, so untuk TGV POS ni total dia ada 15 gerabak dan dia boleh muat sampai 507 orang penumpang pada satu masa yang sama. Dan untuk yang train ni dia cuma ada 2 kelas saja, iaitu first class dan juga second class. So antara kelebihan-kelebihan lain, yang ini dia ada free wifi, dia ada soket, lepas tu dia ada cafe bar dan dia ada macam-macam lagi lah. Tapi dia punya design taklah secanggih macam dekat China dan juga Japan tadi. Nombor 1, kita pergi pula ke Itali, iaitu AGV Italo. Okey, ini adalah train yang paling laju sekali yang pernah beroperasi dekat Eropah, di mana kelajuan maksimum dia boleh pergi sampai 574.8 km sejam yang dia buat testing pada tahun 2007. Dan untuk kelajuan operasi dia adalah 360 km sejam. Dan untuk laluan dia adalah antara Turin ke Milan, lepas tu ke Bologna, lepas tu ke Florence, lepas tu ke Rome, Naples, Salerno dan banyak-banyak lagi lah. Dan untuk perjalanan sebagai contoh daripada Rome ke Naples lebih kurang dalam 205 km. So dia total perjalanan lebih kurang ambil masa dalam sejam 8 minit sahaja.
So untuk AGV Italo ni, dia total dia ada 11 gerabak dan dia boleh angkut sehingga 446 passenger pada satu masa yang samalah. Dan untuk train ini, dia total dia ada 4 kelas lah. Dia ada 4 kategori, iaitu Club Executive, daripada ada Prima, dia ada Comfort dan juga dia ada Smart. So antaranya kelebihan-kelebihan lain adalah dia ada, katakan dia ada kerusi yang boleh laras, yang boleh macam boleh baring kan. Lepas tu ada wifi percuma, ada live television, tapi tak cukup canggih seperti mana yang kita ada Express Timurah Raya tu. Kita ada katil double decker. Yang pernah naik ia akan faham. Yang bawah lagi best daripada duduk atas. Oh, rupanya ada bonus di mana ini adalah trend yang terbaru daripada China yang diorang baru introducekan, iaitu MagLift. Di mana MagLift ni adalah yang terbaru, yang baru saja dilancarkan pada Julai 2021, dan untuk testing trend ini boleh pergi sampai 600 km sejam. Sekaligus dia menjadi champion ataupun dia menjadi trend yang paling laju sekali dekat dunia. Dan of course trend ini adalah made in China, diorang buat sendiri. So antara dia punya cover line dia punya laluan dia adalah antara Beijing ke Shanghai. Beijing ke Shanghai 1000 km tau. So dia cuma ambil masa 2 jam 30 minit saja. Ya babe, sebelum ni saya pernah naik tau, daripada Beijing ke Shanghai ambil masa lebih kurang dekat 5 jam. Yang tu bukan naik train ini, train yang lain lah. Dan sebagai perbandingan, even kalau kita naik flight sekalipun, untuk perjalanan 1000 km pun ambil masa 3 jam. Sedangkan train dia boleh buat 2 jam setengah. Dahsyat babe. Dan satu lagi fakta untuk yang ini, untuk MagLift ni, dia total dia ada 10 gerabak dan dia boleh muat sehingga 100 orang penumpang sahaja. So nampaklah 10 gerabak 100 penumpang, kiranya ni yang level-level kayangan ataupun level-level premium sajalah. Jadi itulah antara 6, orang kata bukan 5, tetapi ada satu bonus, 6 train yang paling laju ataupun 6 kereta api yang paling laju sekali di dunia. Macam saya katalah, antara banyak-banyak still tak boleh lawan lah. Kita macam ada Express Senandung tadi tu, tetapi kat Malaysia pun kita must appreciate juga sebab kita ada ETS. ETS pun kira agak maju jugalah dekat Malaysia, dan kita harap kereta api macam ni yang laju macam ni mungkin daripada, orang katakan daripada KL ke Perlis mungkin dalam sejam lebih boleh sampai, ataupun 2 jam. Mungkin satu hari nanti, insya-Allah Malaysia pun power juga, Malaysia pun boleh juga. Okey, sampai sini saja video abang kali ni. Macam biasa, kalau ada antara train yang kau pernah naik, boleh komen experience korang, dan mungkin boleh ada tertinggal, boleh nyatakan juga ke bawah. Dan macam biasalah, jangan lupa terus subscribe, tekan loceng. So kita jumpa lagi. Bye bye semua. Assalamualaikum.